Saya ingin menyebut satu sejarah tahun 70. Tahun 70 apabila berlakunya keresahan dalam masyarakat tentang jenayah, tentang berbagai salah laku, maka kumpulan hak asasi manusia di Eropah telah menubuhkan satu pasukan yang terdiri daripada ahli undang-undang, ahli kehakiman, ahli ilmuwan daripada negara-negara Eropah, Britain, Jerman, Perancis, Belanda, macam-macam lagi. Dan mereka minta respon daripada Islam. Dan Islam telah menghantar wakil dengan jasa almarhum Raja Faisal, Raja Arab Saudi di masa itu, melalui Rabitah Alam Islami, telah membentuk satu pasukan ilmuwan daripada berbagai negara umat Islam. Yang masih saya ingat ialah Profesor Dr. Ma'ruf Ad-Dawalibi, almarhum, bekas Perdana Menteri Syria. Ini salah seorang yang terlibat. Yang nama lain saya tak ingat, itu saya ingat. Maka diadakan dialog di Vatican City. Diadakan dialog di beberapa negeri-negeri barat dan di Riyadh. Dibuat dialog tentang undang-undang hak asasi manusia. Apa yang menarik, saya ikut dalam minit dialog ni, saya masih ingat salah seorang ilmuwan barat menyebut bahawa dia puas hati dengan Islam ni. Cuma dia tak berapa puas hati dengan hukum hudud. Dia ambil contoh hukum potong tangan. Dia dapati hukum potong tangan ni satu hukum yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Lalu Profesor Dr. Ma'ruf Ad-Dawalibi, mengapa saya ingat nama dia, telah memberi jawapan dalam dialog itu. Dr. Ma'ruf menjelaskan bahawa orang barat mesti faham perkataan Islam. Perkataan Islam ni tak boleh ditafsirkan dengan religion sahaja. Kerana perkataan religion dalam ensiklopedia barat, dalam segala bahasa barat, sama ada bahasa Inggeris, Perancis, Belanda, religion ataupun agama dalam bahasa Melayu, penafsirannya sangat sempit. Berkait dengan aspek rohani, aspek akhlak, aspek itu saja. Tak ada aspek politik, aspek ekonomi, aspek seluruh cara hidup, tak ada. Islam adalah satu agama yang lengkap. Itu kata Dr. Ma'ruf. Kamu kena faham dulu apa dia Islam ni. Kemudian undang-undang hudud ni, potong tangan, satu aspek daripada ruang Islam yang luas ini. Dan sebab itu dalam melaksanakan satu undang-undang Islam yang ada kaitan politik, ekonomi, sosial, kaitan semua. Dan sebab itu hukum hudud tak boleh dilaksanakan kepada seorang yang lapar, mencuri kerana lapar. Tak boleh dilaksanakan kepada orang yang buta huruf, jahil, seorang yang jakun. Contohnya dia keluar bandar, dia mencuri, dia tak tahu. Tak boleh laksanakan hudud. Kemudian ada kaitan dengan konsep sosial, pencuri keluarga. Tak boleh suami curi barang isteri, isteri curi barang suami, anak curi barang ayah. Tak boleh. Tak boleh laksanakan juga dalam rakyat curi barang kerajaan. Tak boleh. Kerana barang tu umum. Orang curi barang kerajaan. Tak boleh laksanakan. Ini orang tak tahu ni. Bukan makna boleh. Curi tak boleh. Tapi bukan hukum hudud, hukum lain. Jadi hukum hudud ni mesti berkait dengan betul-betul satu penyakit masyarakat yang tak boleh dia obat. Penyakit lah, pencuri ni penyakit betul. Dia kaya, dia senang, dia curi barang orang yang individu yang kerja lelah, kerja penat, kerja apa pula. Dan perlu diambil kira nisab ni. Nisab ni mungkin dalam undang-undang jenayah Kelantan dia sudah letak harga. Sepatutnya harganya berubah. Bukan harga pada masa tahun 90. Itu akan dilihat harga sekarang. Nisab barang yang berharga tu berapa? Mengikut harga barang yang tinggi, bukan harga barang yang tak ada harga. Perlu diambil kira di mana barang tu diletak. Diletak mana barang tu? Kalau barang emas letak atas tangga orang curi, tak boleh. Tak boleh hudud. Tak boleh. Mesti disimpan dalam rumah. Kalau duit dalam bank, kalau orang curi duit dia letak dalam bangku sampah, tak boleh. Perlu diambil kira latar belakang pencuri itu.
Kalau dia seorang buruh yang gaji tak cukup, gaji dia bukan gaji minima. Tak, gaji minima. Gaji minima. Tak boleh. Maknanya gaji dia dah cukup, dia mencuri juga. Suasana ilmu dan faham dia. Ini aspek yang sangat detail. Kemudian dia sahkan dia saksi. Kalau hukum mencuri, dua saksi. Saksi yang adil. Saksi yang budiman. Yang beriman dan budiman. Beriman dan budiman. Yang tahu dosa pahala. Yang beriman. Dia tak boleh bohong. Bukan saksi yang dikutip-kutip itu saja. Syarat saksi yang bermaurah, yang cukup. Dua saksi. Ini saksi yang cukup payah. Dua saksi ini. Kemudian, ataupun orang tu dia mengaku tidak dipaksa. Bukan setelah dibelasah, dipukul, dikata, dihantam, dia mengaku. Tak boleh. Tak boleh dihudutkan kalau dia dipaksa begitu. Bukan bermakna dia bebas, tidak. Sekiranya ada evidence ataupun bukti-bukti yang lain yang tak sampai hudud, dia pergi bertakzir. Nak pergi ke hudud ni cukup payah, dia punya syarat. Apa yang penting, Profesor Dr. Ma'ruf tadi mengatakan kesan psikologi. Jangan kita fikir bila hudud dilaksanakan banyak orang cacat, banyak orang kudung, orang berebut nak suruh potong tangan. Ini tolollah. Kalau laksana hudud, maka ramailah orang cacat. Orang berebut mencuri nak suruh potong tangan. Betul ke begitu? Apa yang berlaku? Kesan psikologi, takut. Takut. Kita lihat takut. Ini belum laksana orang dah takut. Orang dah takut. Belum laksana dah takut. Yang takut tu bukan pencuri. Termasuk pemimpin negara, dia bukan pencuri, dia takut juga. Yang taraf pemimpin, takut juga. Dia kaya raya, takut juga. Padahal dia tak mencuri, takut. Kalau tak mencuri pun takut, apa lagi pencuri? Sudah tentu lebih takut lagi. Jadi, kesannya bakal pencuri akan berhenti mencuri.